Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Info hari ini saya mau kongsikan kepada Anda isu paling panas di Malaysia pada ketika ini. Isu Zahid bakal dibicarakan semula. Oke, berita ini juga saya petik daripada Berita Harian. Bicara kes rasuah Zahid dijadwal semula bermula April. Kuala Lumpur, perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya dijadwalkan semula selama 27 hari bermula 10 April ini. Pada November tahun lalu, Mahkamah Tinggi menetapkan sepanjang minggu ini bagi Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan, yaitu 12 kes pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Ahmad Zahid membuat kemunculan pertama sebagai timbalan Perdana Menteri di mahkamah hari ini selepas dilantik semula memegang jawatan itu pada 3 Desember tahun lalu bersama-sama Ketua WHIP Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadilah Yusof. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagang Datuk turut dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Di awal prosiding hari ini, timbalan pendakwa raya Datu Raja Rozila Raja Toran yang mengotai pasukan pendakwaan turut menarik perhatian mahkamah dengan merujuk Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri ketika kes itu disebut. Tertuduh, atau lebih tepat saya katakan sebagai timbalan Perdana Menteri, berada dalam kalangan tertuduh hari ini bagi sebutan kes untuk menetapkan tarikh perbicaraan tambahan bagi membela diri. Tarikh yang disetujui oleh kedua-dua pihak ialah 12 hingga 15 Jun dan 24 hingga 27 Julai, disusuli pada 1 hingga 3, 7 sehingga 10 dan 21 sehingga 24 Ogos. Tarikh yang sudah ditetapkan sebelum ini pada 10 hingga 13 April dan 15 hingga 18 Mei dengan ini dikekalkan katanya. Presiden UMNO itu diwakili Peguam Datu Hisam T. Po Tik Datu Ahmad Zahid Hamid Zainal. Datu Ahmad Zaidi Zainal. Ahmad Zaidi 70 berhadapan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian, langkah ST Regis, rekaan Zahid Tomat. Syalam, MCA mendakwa naratif kehujutan langkah ST Regis hanya cerita rekaan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan demi menyelamatkan maruah susulan kekalahan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Sumber dalaman MCA mendakwa tuduhan pengkhianatan 10 ahli parlimen BN dikaitkan dengan langkah SD Regis bagi menyokong pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sewaktu parlimen tergantung adalah cubaan menutup kegagalan
strategi pilihan raya diguna pakai Ahmad Zaid. Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Bong Mokhtar, adun BN dipindah ke blok Pembangkang. Tempat duduk pengurusi BN Sabah merangkap adun. Bong Mokhtar Radin berpindah ke blok Pembangkang pada persidangan khas Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini. Selain timbalan Ketua Menteri Sabah itu, 4 tempat duduk beberapa adun turut berubah berikutan perkembangan semasa politik di Sabah ketika ini. Ini termasuk kursi adun BN yang sebelum ini menyandang jawatan menteri dalam kabinet negeri, yaitu adun Kerambunai, Yakub Khan, dan adun Sukau Jeffrey Arifin. Mereka juga kini berpindah ke blok Pembangkang. Bagaimanapun, kedudukan tempat duduk 5 adun BN Sabah yang secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur kekal tidak berubah. Malah 2 dari 5 mereka, yaitu adun Tanjung Keramat dan adun Sindumin Yusuf, dilaporkan hadir pada persidangan hari ini. Persidangan hari ini menyaksikan 2 rang undang-undang berhubung penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas daripada Persekutuan kepada Sabah dan Penubuhan Suruhanjaya Tenaga diluluskan tanpa sebarang insiden. Walaupun masih belum ada pengumuman rasmi daripada Haji, penyusunan semula kursi Bong Mokhtar memberi bayangan bahawa dia tidak akan dipecat daripada menjadi timbalan Ketua Menteri. Bagi wakil Pakatan Harapan pula, kursi mereka dipindahkan ke barisan penyokong kerajaan. Kedua-dua Bong dan Presiden Warisan Muhammad Safi Abdal berkata mereka menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan kerajaan perpaduan di Sabah. Sebelum itu, Bong Mokhtar dalam satu kenyataan berkata sebahagian besar adun BN Sabah tidak hadir pada sidang khas Dun hari ini kerana mereka akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur Jumaat